Pernah tak dengar orang kata IF bukan untuk kurus? Betul ke? Kajian mana yang kata tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Makan Kurus bersama saya lagi, Fuad. Setia bersama anda untuk sentiasa nak berkongsi mengenai cara-cara untuk menurunkan berat badan hanya dengan makan. Tapi tak bolehlah kita sentiasa makan. Adalah tempoh-tempoh masa tertentu kita tak boleh makan. Tapi dalam masa kita boleh makan tu, kita makanlah makanan yang sedap-sedap yang kita suka. Sebab dengan ilmu yang betul, kita boleh makan dengan sedap dan kita boleh kurus. Topik pada hari ini saya nak bercerita tentang 3 sebab IF berkesan turunkan berat badan. Dan apa yang saya nak sampaikan pada hari ini bukan saya yang cakap. Semuanya adalah berdasarkan kajian-kajian saintifik yang terkini. Kita boleh rujuk dekat macam-macam, dekat Google ada, dekat YouTube ada. Dan saya juga merujuk kepada buku ni, Panduan Memulihkan Diabetes, Obesiti dan Hipertensi Melalui Pemakanan, ditulis oleh doktor perubatan sendiri. So, IF ni sebenarnya sangat powerful untuk kita menurunkan berat badan. Dan sebenarnya memang kita sepatutnya buat IF untuk menurunkan berat badan. Pasal dalam masa yang sama, bukan sahaja berat badan kita berkurangan, kita juga akan dapat manfaat kesihatan yang lain. Tapi anda kena buka minda dulu sebab anda kena faham tentang konsep pemakanan yang sebenarnya. Kalau kita buat IF ni, dalam seminggu 2, kita dah rasa dah keberkesanan dia. Dan kita takkan stres sebab kita boleh makan sedap masa kita boleh makan tu. Sebab punca utama kepada kegemukan adalah disebabkan oleh rintangan insulin. Saya dah banyak kali dah bercakap tentang rintangan insulin. Kalau kamu nak tahu dengan lebih detail pasal rintangan insulin, tengok dekat ruangan description kat bawah tu, saya dah share link mengenai punca nombor 1 kegemukan. Saya dah explain secara detail apa itu rintangan insulin. So kita masuk topik kita pada hari ini. Sebab yang pertama IF berkesan adalah IF boleh memulihkan rintangan insulin. Sebab yang saya cakap tadi, punca kepada kegemukan adalah rintangan insulin. Punca kepada susah sangat nak kawal makan tu adalah disebabkan oleh rintangan insulin. Jadi kita kena memulihkan rintangan insulin. Saya bagi penerangan secara ringkas. Okay, tengok gambar ni. Masalah rintangan insulin ni adalah disebabkan oleh hyperinsulinemia ataupun kebanjiran hormon insulin dalam darah kita. Sebab apa? Bila kita makan banyak makanan berkarbohidrat, bila karbohidrat ni masuk ke dalam usus, dia akan dihadamkan dan menjadi glukosa. Bila glukosa masuk ke dalam darah, pankreas kita akan terus mengeluarkan hormon insulin untuk membawa glukosa ni masuk ke dalam semua sel dalam badan kita sebagai sumber tenaga. Okay? Yang inilah yang kebanyakan orang tak cerita. Hormon insulin memang kerja dia nak bawa glukosa ni masuk ke dalam sel. Okay? Kita kena tahu benda tu. Ini adalah berdasarkan kajian. Kamu search lah dekat internet dengan lebih detail kalau kamu nak faham. Jadi, kita dah biasa makan makanan berkarbohidrat ni selama bertahun-tahun lamanya. Bila kita makan banyak sangat makanan berkarbohidrat ni menyebabkan pintu insulin dekat sel-sel dalam badan kita ni rosak. Okay, kamu kena tengok video pasal punca nombor 1 kepada kegemukan tu. So, bila rosak, glukosa ni dah tak dapat masuk ke dalam sel lagi. Apa yang dia buat? Insulin ni akan buat kerja yang senang dan mudah. Dia akan cari sel yang boleh menerima glukosa ni. Dan sel yang masih boleh menerima glukosa ni adalah kebanyakan sel lemak sahaja. Sebab itulah semakin banyak makanan berkarbohidrat kita makan, semua karbohidrat ni bertukar menjadi glukosa dan masuk ke dalam darah dengan banyaknya, dan insulin juga akan keluar dengan banyaknya untuk membawa glukosa ni masuk ke dalam sel. Okay? Tengok gambar ni, saya nak tunjuk kitaran apa yang berlaku bila kita makan makanan berkarbohidrat ni selama bertahun-tahun. Mula-mula kita makan karbohidrat, lepas tu karbohidrat ni ditukar menjadi glukosa. Bila bertukar menjadi glukosa, dia akan masuk ke dalam darah. Lepas tu bila glukosa once masuk je ke dalam darah, pankreas akan terus mengeluarkan hormon insulin untuk bawa glukosa ni masuk ke dalam sel. Tapi bila kita ada masalah rintangan insulin, kebanyakan pintu insulin pada dinding sel kita dah rosak, semuanya akan dibawa ke dalam sel lemak. Yang last kali tu kan. Jadi insulin akan simpan glukosa sebagai lemak. Lepas tu kita lapar. Bila kita lapar, kita makan balik. Makan makanan berkarbohidrat, bertukar lagi menjadi glukosa. Lepas tu hormon insulin keluar. Lepas tu simpan lagi sebagai sel lemak. Lepas tu lapar, makan lagi, jadi glukosa, insulin keluar, simpan lagi sebagai lemak. So nampak tak? Cycle tu berulang-ulang selama bertahun-tahun. Itulah yang kita makan selama ni. Itulah yang terjadi kepada badan kita selama ni. So itulah yang berlaku sepanjang bertahun-tahun kita makan, yang menyebabkan kebanjiran hormon insulin dekat dalam badan kita. Jadi bila kita buat IF, maknanya kita tak makan untuk satu-satu tempoh, tidak ada sumber glukosa daripada luar, maka paras glukosa akan berkurangan.
Jadi paras insulin juga akan berkurangan. Seterusnya, pintu insulin pada dinding sel kita akan slowly pulih sebab dia dah tak banyak kali buka tutup kan. Masalah buka tutup yang banyak kali tu yang menyebabkan dia rosak. Jadi kita akan merehatkan pintu insulin. So lama-lama bila kita sentiasa amalkan IF ni setiap hari, pintu insulin kita akan pulih secara slowly lah. Tak adalah nak pulih immediately. Dia akan slowly kembali normal. Jadi itulah keberkesanan pertama kita buat IF. Sebab yang kedua, semasa IF lah fattening sebenarnya berlaku secara automatik. Itulah kehebatan badan kita sendiri yang Tuhan dah jadikan, yang konsep dia adalah konsep survivor. Jadi anda kena faham, setakat yang saya tahu setakat ni ada 3 sumber tenaga kepada badan kita. Yang pertama adalah glukosa daripada makanan yang kita makan. Mana makanan berkarbohidrat yang kita makan lah, dia akan bertukar menjadi glukosa. Itu semua orang tahu. Selain daripada glukosa, badan kita juga boleh menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Sebab apa? Lemak ni adalah sumber tenaga yang alternatif juga kepada badan kita. Berbeza dengan glukosa, glukosa nak masuk ke dalam sel kena melalui pintu insulin. Tapi lemak tidak memerlukan pintu insulin untuk masuk ke dalam sel untuk digunakan juga sebagai sumber tenaga. Itulah kelebihan lemak sebenarnya. Okay? Saya dah cerita ni, kamu boleh search lagi online. Dah banyak dah. Kamu kena tahu benda ni. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah daripada lemak-lemak dalam badan kita sendiri. Sebab badan kita ni, bila kata konsep survivor, dia akan melakukan apa sahaja untuk mengekalkan fungsi dalam badan kita. Jadi bila habis sumber makanan daripada glukosa, habis sumber makanan daripada lemak yang kita makan dan juga karbohidrat yang kita makan tu, badan kita akan detect, tak ada sumber tenaga lah, kita kena cari tenaga-tenaga yang lain yang ada untuk dijadikan tenaga lagi kepada badan kita. Dan di sinilah lemak-lemak dalam badan kita mula dipecahkan, mula dibakar untuk ditukarkan menjadi sumber tenaga. Sebab itulah ramai orang, termasuk saya sendiri, masa bulan puasa ramai orang boleh kurus. Betul tak? Adakah anda termasuk golongan ni? Cuba anda komen dekat ruangan di bawah. Kalau siapa-siapa yang pernah kurus masa bulan puasa, berapa kilo anda pernah turun dalam bulan puasa tu? Menunjukkan bahawa memang IF berkesan untuk menurunkan berat badan. Bila cukup satu tempoh masa, badan kita ni dah tak menerima sumber tenaga lain daripada karbohidrat ataupun daripada lemak, maka lemak akan mula dibakar. Okay? Dia kena cukup tempoh masa. Kalau yang biasa yang kita buat IF adalah dry fasting dengan wet fasting. Badan setiap orang memang berbeza. Masing-masing metabolisme badan dia berbeza. Dia tak sama. Semua orang pun tak sama. Okay? Anda kena tahu benda ni. Jadi, standard tempoh masa adalah dalam jam ke-14 untuk wet fasting, puasa basah, barulah fat burning tu berlaku. Jadi kalau kita buat 16 jam berpuasa, maknanya 14, 15, 16, 2 jam proses fat burning tu berlaku. Bila kita buat dry fasting, jam ke-8 kita dah mula membakar lemak dalam badan kita. Sebab apa? Bila kita buat dry fasting, kita tak makan dan tak minum. Jadi effectiveness dia lebih tinggi daripada wet fasting. Yang mana wet fasting ni kita tak boleh makan je, kita boleh minum. So nampak tak? Itulah kelebihan berpuasa. Memang berlaku secara automatik. Badan kita bila detect tak ada sumber makanan dari luar, dia akan menggunakan tenaga daripada sumber lemak yang ada dekat dalam badan kita ni untuk ditukarkan menjadi tenaga. Kalau anda nak tahu dengan lebih detail macam mana nak buat puasa berkala ni, anda tonton video saya pasal ubat kurus paling mujarab. Okay? Saya share juga dekat ruangan description kat bawah. Senang sangat nak buat IF ni. Okay? Kamu kena cuba immediately. Dan sebab yang ketiga, yang terakhir adalah IF berupaya memulihkan metabolisme badan kita. Bila sebut pasal metabolisme, kita biasa kan dengar orang cakap bila metabolisme badan tinggi, senang kurus. Metabolisme rendah, susah nak kurus. Tapi tak semudah tu. Metabolisme tak semudah tinggi atau rendah, laju ataupun perlahan. Metabolisme adalah keseluruhan sistem badan kita berfungsi. Okay? Search lah online. Okay? Kamu kena tengok kan. Kamu kena cari pasal topik-topik ni. Sebab apa yang orang cerita dah tak sama dah. Okay? Kita dah hidup zaman tahun 2021 ni. Semua maklumat di hujung jari ni. Kamu kena tahu tentang rahsia-rahsia yang dah lama dah orang simpan sebenarnya. Metabolisme badan ni ibarat macam kereta lah. Contoh kita ibaratkan macam kereta. Kereta dia nak jalan, okay, fitrah kereta yang 4 tayar, dia nak bergerak, dia kena ada enjin, dia kena ada tayar, dia kena ada body, dia kena ada kerangka, dia kena ada gear, dia kena ada steering, barulah dia boleh bergerak. Kalau satu tayar tak ada, macam mana nak bergerak? Kalau dia bergerak pun dia sengit. So tak kena dengan fitrah dia. Kalau tayar okey, cantik, elok, tapi enjin pula rosak, langsung tak boleh jalan. Kalau enjin ada, tayar ada, steering pula tak boleh function, pun tak boleh bergerak juga. Lepas tu, sumber tenaga kepada kereta adalah minyak petrol kan.
Minyak diesel pun ada. Macam-macam brand. Ada guna Shell, ada guna Petronas, ada guna Caltex. Nampak tak? Minyak pun diperlukan untuk kereta tu bergerak. So, samalah dengan badan kita. Dia tak semudah perlahan ataupun laju, tinggi ataupun rendah. Metabolisme ni adalah keseluruhan badan kita. Jadi, bila kita ada masalah berat badan berlebihan ni, banyak hormon-hormon kita terganggu. Jadi, sistem metabolisme kita pun terganggu. Termasuklah hormon insulin yang saya cerita sebab yang pertama tadi tu. Bila kita dah biasa menggunakan glukosa sebagai sumber tenaga, badan kita tak boleh menggunakan lemak sebagai sumber tenaga sebab glukosa tu sentiasa ada. So, proses badan kita adalah sepatutnya ambil tenaga daripada glukosa, ambil juga tenaga daripada lemak. Tapi disebabkan metabolisme kita dah terganggu, kita ada masalah rintangan insulin, lemak tak boleh digunakan oleh badan kita untuk dijadikan sumber tenaga. Hanya glukosa sahaja. Sebab itulah kita semakin gemuk dan semakin gemuk. Bila kita buat intermittent fasting, kita akan pulihkan masalah rintangan insulin. Dalam masa yang sama, sistem metabolisme badan kita juga akan pulih. Badan kita akan mula menggunakan lemak daripada badan kita sendiri untuk dijadikan sumber tenaga, dan pasal kita dah berpuasa, jadi kurang sumber glukosa daripada makanan. Jadi, secara perlahan-lahan metabolisme badan kita akan pulih. Badan kita akan menggunakan banyak sumber lain sebagai sumber tenaga. So, itulah kelebihan yang ketiga. Jadi, anda kena tahu kelebihan intermittent fasting ni. Belajarlah ilmu yang terkini berdasarkan kajian saintifik yang terkini. Nak percaya ataupun tak nak percaya, anda kena buat. Tapi, ada satu syarat. Kamu kena amalkan diet low carbohydrate, high fat diet. Makanan rendah karbohidrat, tinggi lemak. Kalau kamu nak tahu dengan lebih lanjut pasal low carbohydrate, high fat diet, saya sharekan dekat ruangan description kat bawah tips mengamalkan LCHF diet. Saya harap anda dapat buka minda tentang ilmu-ilmu yang terkini yang memang diceritakan oleh banyak dah doktor di peringkat lokal dan di peringkat international. Jadi, kamu tak perlu risau untuk mengamalkan benda ni. Dan kalau kamu nak tahu macam mana saya kurus, saya dah compilekan dalam buku ni. Nak kurus, makan je. 7 langkah mudah. Kuruskan badan tanpa perlu berlapar dan bersenam. Okay, saya dah sharekan dekat ruangan description kat bawah. Kamu boleh download. Free je. Saya share dekat kamu macam mana saya kurus hanya dengan makan dan juga berpuasa. Okay, gabungan diet LCHF dan juga berpuasa IF ni akan membolehkan kamu makan dengan sedap sepanjang kamu nak berdiet. Yang penting, kurangkan kuantiti nasi, kurangkan kuantiti karbohidrat, lebihkan kuantiti sayur, buah dan juga lauk-lauk. So, sampai sini saja perkongsian saya pada kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng, dan juga jangan lupa tekan share kalau kamu rasa video ni bermanfaat. Okay, sampai sini saja. Jumpa lagi. Siapa yang ada metabolisme tinggi ni dia susah nak kurus. Siapa yang ada metabolisme tinggi ni dia susah nak gemuk.